Okey, boleh nampak tak paparan saya? Paparan buku teks di dalam handphone kamu boleh nampak ke? Boleh. Okey. Muka surat 272 Bab ini sangat simple, hanya perlu baca sahaja. Tetapi saya target, saya tengok maybe akan keluar kertas 2. Kertas 2 di mana kamu perlu membuat satu plan. You kena buat satu plan kewangan. Saya rasa saya tengok kudi bab kebaran kalian masuk soalan tu lebih tinggi lah. Mungkin dia akan bagi you satu jadual dan kamu kena buat plan. Okay. Soalan bab 10 bab 10 iaitu matematik pengguna pengurusan keuangan. Ini merupakan satu silibus baru yang diperkenalkan di dalam DSKP, Document Standard Kurikulum Pengajaran Tingkatan 4 Sekolah Menengah. Baru lagi. Kerana di antara panel pembuat buku teks selain daripada guru pensyarah IPTA, terdapat juga panel daripada Bank Negara. Panel daripada Bank Negara yang menggubal silibus KSSM tingkatan 4, tingkatan 5. Nanti tingkatan 5 kamu akan belajar lagi bukan insurans dan lain-lain. Okay, kenapa kamu kena belajar ni? Walaupun murid tingkatan 4, 5 ni belum lagi memasuki alam pekerjaan. Okay, kenapa? Kerana kerajaan telah mendapat satu statistik yang diperoleh oleh Bank Negara bahawa kebanyakan golongan yang muflis adalah terdiri daripada golongan muda yang baru bekerja. Okay. Punca utama muflis adalah penggunaan kad kredit yang tidak terkawal. Okay. Yang ini memang kena diambil perhatian lah, sebab tu diajar kurikulum matematik pengurusan kewangan di sekolah menengah supaya apabila semua pelajar telah memasuki alam pekerjaan, mereka dapat menguruskan kewangan dengan lebih baik. Okay. Pendidikan kewangan amat penting bagi melahirkan masyarakat yang cekap dalam pengurusan kewangan dan kemahiran ini perlu diterapkan pada usia muda. Okay, apa yang dimaksudkan dengan proses pengurusan kewangan? Financial management. Okay, macam mana kita nak uruskan duit kita tu? Okay, pengurusan kewangan merupakan suatu proses yang melibatkan pengurusan wang daripada sumber pendapatan terhadap simpanan, perbelanjaan, perlindungan dan pelaburan. Okay, bagaimana kita nak uruskan wang kita tu? Apabila kita dapat pendapatan, bagaimana kita nak menguruskan perbelanjaan dia? Okay. Terdapat 5 proses pengurusan kewangan, boleh rujuk buku teks muka surat 272. Yang pertama, menetapkan matlamat kewangan. Kedua, menilai kedudukan kewangan. Ketiga, mewujudkan pelan kewangan. Melaksanakan pelan kewangan. Mengkaji semula dan menyemak kemajuan. Okay, menetapkan matlamat. Ada 2 matlamat, iaitu matlamat kewangan jangka pendek dan matlamat kewangan jangka panjang. Okay, matlamat kewangan jangka pendek adalah matlamat kewangan yang hendak dicapai kurang daripada 1 tahun. Short term je, pendek sahaja. Barang-barang dia tak mahal. Contoh pembelian komputer riba, laptop, sofa, handphone dan barang-barang yang bila kita simpan duit tu dalam masa tahun, kita dapat beli. Okay, itu matlamat kewangan jangka pendek. Manakala matlamat kewangan jangka panjang ni merupakan suatu matlamat kewangan yang mengambil masa lebih daripada 5 tahun. Okay. Matlamat kewangan jangka panjang melibatkan jumlah amount yang banyak. Contohnya, seseorang individu perlu mempunyai simpanan untuk digunakan pada masa persaraan, pendidikan anak dan sebagainya. Okey. Matlamat jangka panjang ni macam EPF, kumpulan wang simpanan pekerja. Simpan di hari tua, kan? Simpanan untuk hari tua.
Itu matlamat jangka panjang. Menyimpan. Maksudnya kita simpan, kita nak guna pada masa persaraan nanti. Ataupun simpan duit untuk pendidikan. Katakan Encik Ahmad ingin menyimpan duit untuk pendidikan anaknya untuk melanjutkan pelajaran ke Institut Pengajian Tinggi. Okey, dia dah start simpan. Daripada umur anak dia 6 tahun, so dia dah saving untuk kegunaan masa anak dia 18 tahun nanti. Itu matlamat jangka panjang. Okey. Okay, matlamat kewangan smart yang ini kena ingat. Surat 273. Okey, matlamat kewangan atau financial goals yang jelas ialah satu aspek paling penting dalam perancangan kewangan. Okay, selain itu, matlamat kewangan yang berkonsep SMART akan membantu seseorang individu untuk mengawal perbelanjaan supaya dapat mencapai kewangan yang dikehendaki. Okay, SMART, S untuk spesifik, khusus. M, measurable, dia boleh diukur. A, attainable, boleh dicapai. R, realistik, bersifat realistik. Realistik ni real, nyata. Mampu ke kita nak beli rumah yang berharga 2 juta dengan gaji cuma 2,000, macam tu. P, tempoh masa. Okay. So mesti mematuhi 5 aspek ini SMART. Okay, contoh satu, muka surat 273. Encik Yusof akan menyambut hari keluarga di Port Dickson dalam tempoh 6 bulan. Sambutan ini akan menelan perbelanjaan sebanyak RM1,500. Encik Yusof perlu menyimpan 250 sebulan daripada pendapatannya sebanyak RM2,500 untuk mencapai matlamat kewangan beliau. Adakah matlamat kewangan Encik Yusof memenuhi pendekatan SMART? Spesifik. Matlamat Encik Yusof adalah untuk menyambut hari keluarga di Port Dickson. Okay, dalam hal ini, matlamat Encik Yusof bukan sekadar ingin pergi bercuti, tetapi beliau menetapkan lokasi yang spesifik, khusus. Okay, so spesifik tu dah settle. M, adakah dia boleh diukur? Matlamat khusus Encik Yusof boleh dihitung kerana beliau mengetahui jumlah wang yang akan diperlukan. Okay, berapa jumlah wang yang akan diperlukan? Okay, dalam hal ini, matlamat Encik Yusof bukan sekadar memerlukan wang, tetapi beliau mengetahui jumlah yang diperlukan untuk menyambut hari keluarga tersebut. 1,500 kan perbelanjaan dia. So 250 darab 6, 6 bulan dapatlah 1,500. Boleh dicapai ke? Boleh dicapai. Kalau 250 darab 6 bulan dapat 1,500 lah. Okey, matlamat kewangan Encik Yusof boleh dicapai. Adakah ianya bersifat realistik? Ya, bersifat realistik kerana beliau mampulah menyimpan 250 sebulan. Yang tak bersifat realistik ni maksudnya mimpi je. Okay, nak melancong ke Eropah tapi gaji 1,000, macam tu, tak real. Okay, realistik ni yang boleh kita, yang nyata yang kita boleh, memang boleh capai lah. Tempoh masa 6 bulan, cukup? Okay, betul cukup sebab 250 darab 6 dapat 1,500. Okay, so apabila semuanya tercapai, oleh itu Encik Yusof mengamalkan matlamat kewangan berpandukan konsep SMART. Okay. Aspek yang kedua dalam proses pengurusan kewangan ialah menilai kedudukan kewangan. Kita tengok ini aset. Aset dan liability menjadi kayu pengukur bagi menilai kedudukan kewangan. Contoh aset yang boleh dimiliki oleh seseorang individu ialah wang tunai, simpanan, pelaburan hartanah, simpanan tetap, amanah saham atau saham syarikat. Wang tunai, simpanan,
Simpanan ni saving lah. Saving ada dua, iaitu satu simpanan simpanan semasa yang kita boleh ambil duit pada bila masa. Bila-bila masa, satu simpanan tetap yang disimpan untuk tempoh tertentu. Kemudian dividen akan dikira tahun demi tahun. Kemudian dalam contohlah 10 tahun baru kita boleh ambil duit tu kan. Okay, pelaburan hartanah ni kalau kita membeli rumah ataupun tanah, itu dikira pelaburan hartanah. Amanah saham. Amanah saham, contoh amanah saham Bumiputera ASP, amanah saham nasional, saham-saham bank, unit trust, itu semua amanah saham. Okay, yang ini semua adalah aset lah, aset dan liability ya. Okay, liability merupakan bahasa Inggeris tu liability, kalau bahasa Melayu dia liability ya, merupakan pinjaman bank, hutang kad kredit dan sebagainya. Selain itu, anda juga patut mengetahui bayaran yang perlu dibuat seperti sewa rumah dan bil utiliti yang belum dijelaskan. Nilai kedudukan kewangan membantu anda mengukur prestasi dalam usaha mencapai matlamat kewangan jangka pendek dan jangka panjang. Mewujudkan pelan kewangan. Ini aspek yang paling penting. Mewujudkan pelan kewangan membantu seseorang memantau aliran tunai. Terdapat dua komponen penting dalam pelan kewangan yang dibina, iaitu sumber pendapatan dan perbelanjaan. Pendapatan ada dua ya, satu pendapatan aktif, satu pendapatan pasif. Pendapatan aktif merupakan pendapatan utama, iaitu gaji pokok. Basic gaji tu, kalau ada you buat overtime, dapat lagi allowance, commission. Okay, contoh kita buat sale, sale nak jual barang kan. Okay, kalau satu item boleh jual, kita dapat 10% commission. Okay, so itu akan top up dalam gaji lah. Okay, dan sumber kewangan lain, contoh kita ada tanah yang merupakan rumah sewa. So setiap bulan kita akan dapat collection daripada duit sewa. Itu adalah pendapatan aktif. Aktif ni memang kita akan dapat setiap bulan lah. Basic tu memang kita akan dapat setiap bulan. Pasif ni bergantung. Itu sebab dia perbezaan aktif dan pasif. Sewa rumah ni termasuk pasif. Ada mungkin dalam tempoh 3 bulan ada penyewa. Lepas tu 3 bulan selepas itu penyewa tu keluar. 2 bulan tak ada duit sewa. Sebab tu dia termasuk dalam pendapatan pasif. Okay, perbelanjaan pula terdiri daripada perbelanjaan tetap dan perbelanjaan tidak tetap. Okay, tetap tu memang kena bayar setiap bulan lah. Sewa rumah ataupun bayaran bulanan rumah kan. Rumah yang kita duduk ni memang kita kena bayar. Okay, bayaran insurans, kereta, kad kredit. Manakala perbelanjaan tidak tetap akan berubah setiap bulan. Okay, ikut corak perbelanjaan seseorang individu. Macam cikgu pun perbelanjaan tidak tetap ialah petrol. Cikgu dah tak pergi sekolah, duduk rumah je, so dapat saving dekat perbelanjaan petrol. Tetapi naik pula dekat barangan dapur. Setiap hari kena pergi beli barang sebab semua akan makan dekat rumah. Tak boleh keluar pergi makan kat luar kan. So dia akan naik pula kos barangan dapur. Begitu juga bil elektrik, bil air pun akan naik lah. Kalau saya yang kurang petrol, perbelanjaan duit sekolah anak kan. Anak-anak tak pergi sekolah, so tak perlu provide kan dia duit sekolah, tapi kena top up dekat barangan dapur. So yang ini tidak tetap, dia akan berubah. Okay, aliran tunai positif apa maksud dia? Okay, aliran tunai positif akan wujud sekiranya jumlah pendapatan melebihi jumlah perbelanjaan, manakala aliran tunai negatif akan wujud jika jumlah pendapatan kurang daripada jumlah perbelanjaan. Okay, maksud dia aliran tunai positif ni, bila kita ada pendapatan, bila kita ada perbelanjaan, kita dah tolak semua
pendapatan dengan perbelanjaan tu kita dapat cash money dalam tangan kita. Kita boleh beli barang, boleh online shopping ke, boleh melancong, ada cash kat tangan. Tapi aliran tunai negatif ni, bila ada pendapatan tolak perbelanjaan, duit tu negatif. Maksudnya hutang tu lebih banyak daripada pendapatan. Itu negatif. Ataupun kalau ada pun 100, 200 tak cukup untuk kita survive. So kita berbelanja benda-benda yang lain dalam tempoh sebulan. Okay? Nanti kita akan tengok contoh. Ada 6 langkah yang perlu diambil kira sebelum mewujudkan plan kewangan. Okey, ini buku teks muka surat 275. Yang pertama, menentukan tujuan yang hendak dicapai bagi matlamat jangka pendek dan jangka panjang. Kedua, membuat anggaran awal untuk mencapai setiap matlamat. Ketiga, mengira simpanan bulanan yang diperlukan. Untuk mencapai matlamat jangka pendek dan panjang. 4. Menganalisis tabiat perbelanjaan. 5. Menetapkan tempoh masa untuk mencapai setiap matlamat tersebut. 6. Menentukan strategi pendapatan yang akan membantu mencapai matlamat kewangan. Okey, contoh matlamat kewangan seseorang individu. Okey, yang ini umur 25 hingga umur 60. Okey, kita ambil kira 25 sebab 25 tu standard lah. Berkahwin dah bekerja pun pada masa tu ya, 25. Okey, dah bekerja, dah rancang untuk berkahwin masuk umur 25. So, simpanan yang diperlukan adalah 15,000. 30, memiliki kereta sendiri yang berharga 80,000. Umur 35 tahun, mempunyai rumah sendiri yang berharga 150,000. Ini duduk buku teks. Umur 55 ingin melancong dengan harga 50,000 dan simpanan persaraan yang berjumlah 1 juta. Okay, adakah pengurusan kewangan yang cekap membantu seseorang menyusun strategi yang perlu diambil terhadap corak perbelanjaan supaya dapat mengumpul simpanan bulanan? Okay, matlamat berkahwin tahun mula 2019 dia kena menyimpan duit lah. Tahun sasaran 2022, so ada 3 tahun untuk menyimpan duit dalam jumlah 15,000. Okay. Yang ini semua maksudnya dia kena buat satu plan nak capai dalam tempoh 25 hingga 60 tahun itu. Okey, contoh 2. Muka surat 276. Okay, Encik Derek menerima pendapatan aktif sebanyak 3,000. Aktif ialah gaji dia. Okay, pendapatan pasif sebanyak 1,000 sebulan. 1,000 ni mungkin daripada allowance, commission, duit sewa dan sebagainya. Encik Derek juga mempunyai perbelanjaan tetap sebanyak 1,350 dan perbelanjaan tidak tetap sebanyak 650 sebulan. Okay. Hitung aliran tunai bulanan Encik Derek. Jelaskan jawapan anda. Jumlah pendapatan tadi aktif 3,000, pasif 1,000, sudah jadi 4,000. Tolak perbelanjaan dia tetap dan tidak tetap, so dapat 2,000 lagi dalam tangan. So aliran tunai adalah positif. Aliran tunai positif sebanyak 2,000 adalah baik kerana Encik Derek mempunyai lebihan daripada pendapatan telah menolak perbelanjaan. Okay. Hal ini membolehkan beliau melabur atau menghadapi situasi kecemasan jika berlaku. Jadi, jelaskan aliran tunai Encik Derek jika pendapatan pasif Encik Derek tidak wujud. Okay, dia hanya ada pendapatan aktif sahaja 3,000 dan jumlah perbelanjaan juga meningkat sebanyak 60%. Dan meningkat sebanyak 60%, so kena kira
60% daripada pembelanjaan asal tadi, so ada 3,200 sekarang perbelanjaan dia. Ambil 3,000 tolak 3,200 dah jadi negatif kan. So masih berhutang lagi 200. Ini merupakan aliran tunai negatif. Okey, akan membebankan Encik Derek dan mungkin beliau terpaksa menggunakan kad kredit bagi mengatasi masalah kewangan. Okey, ini yang berlaku. Ini yang berlaku. Dan untuk mendapatkan sesuatu kad kredit adalah sangat mudah. Okey, sangat mudah. Tetapi bila kita dah gunakan kad kredit tu, kita tak sedar. Kalau bayar minimum sahaja setiap bulan, maka dia punya interest akan bertambah seolah kita tak bayar apa-apa. So, elakkan penggunaan kad kredit. Lebih baik kita menyimpan untuk beli cash. Kalau guna kad kredit pun lagi rugi kena 2%. Kalau nak beli barang, dia charge lagi interest 2%. Baik you saving, you target you nak beli apa, katalah you nak beli iPhone kan, saving. Lepas tu beli cash saja. Kalau beli pakai kad kredit, memang boleh dapat segera, tetapi long term je kita akan sakit lah. Kita akan bayar dalam tempoh masa yang agak panjang. Okay, contoh 3, Cik Janani bekerja sebagai seorang guru swasta. Beliau menerima pendapatan sebanyak 3,500. Dia juga mengajar tuition dan memperoleh pendapatan sebanyak 1,000. So yang aktif 3,500. Tuition itu pasif. Kalau dia ajar dia dapatlah, kalau dia tak ajar dia tak dapat macam tu. Okay, so 1,000 ni pasif. Cik Janani juga menyewakan rumahnya sebanyak 850. Okay, ada lagi satu pendapatan dia, 850 ni pasif. Cik Janani mempunyai perbelanjaan tetap sebanyak 1,200 dan perbelanjaan tidak tetap sebanyak 600 sebulan. Okay, hitung aliran tunai Cik Janani. So yang ini semua tiga-tiga ini adalah pendapatan dia, aktif tambah pasif, tolak dengan perbelanjaan tetap tidak tetap. So dapat baki ialah 3,550. So ini merupakan aliran tunai positif. Baik, kerana 3,550 ni lagi banyak dapat dalam tangan, so masih boleh simpan lagi dalam bank, so boleh dapat lagi faedah. Ini adalah pendapatan yang baik, aliran tunai yang baik. Melaksanakan pelan kewangan. Pelaksanaan pelan kewangan menukarkan perancangan kewangan kepada tindakan yang boleh dilaksanakan. So yang ni mesti buat satu table lah, satu jadual. Ada kolom pendapatan, ada kolom perbelanjaan. Kita terus pergi kepada contoh 4, muka surat 278. Puan Aminah ingin membeli kereta yang berharga RM50,000. Tengok buku teks lah. Dalam masa setahun. Beliau bercadang hendak membayar wang pendahuluan sebanyak 7,500 daripada simpanan beliau. Sebelum ini, Puan Aminah tidak mempunyai simpanan. Puan Aminah ingin membuat pinjaman kenderaan daripada bank. Bank X telah menawarkan beberapa pilihan. Setelah meneliti kedudukan kewangan, Puan Aminah telah memilih tempoh 7 tahun kerana beliau hanya mampu membayar ansuran bulanan untuk tempoh tersebut. Ini merupakan pelan kewangan keluarga Puan Aminah. Gaji suami dia 3,500. Gaji dia sendiri 3,000. Tambah 2 tu dapat 6,500. Dia tidak ada sumber lain, pendapatan pasif. Kalau kita nak apply loan dekat bank, dia ada satu borang lah. Memang dia akan tanya kita, gaji bersih berapa, ada tak you ada sewa rumah ke, pendapatan pasif lain ke. Dia akan ada satu kolom untuk pendapatan pasif tu. Memang ada dalam dokumen untuk buat loan membeli kereta. Okey, pendapatan pasif tak ada, so jumlah dia 6,500.
Total dua-dua tu, so 10% daripada pendapatannya kena simpan dulu ya. Yang ini adalah keyword untuk bab ni. Bab ni kalau kena buat plan, kena ambil 10% daripada pendapatan bulanan gaji bersih. You kena lock ni dulu. Lock dulu baru buat yang lain. 650 ni mesti simpan dulu. 10% daripada pendapatan harus disimpan sebagai simpanan sebelum berbelanja. Tolak simpanan untuk dana kecemasan 100. Baki pendapatan sekarang dah tinggal 5,750. Perbelanjaan tetap dia 1,500. Ansuran kereta suami dia 600. Premium insurans 400. So jumlah perbelanjaan tetap 2,500. Perbelanjaan tidak tetap 400, 450, 400, 380, petrol, tol 100, talangan dapur 1,000. Beri kepada ibu bapa 400. So jumlah perbelanjaan tidak tetap dia 3,130. Okay, ada lagi pendapatan lebihan dia 120. Okey, ini 120 ya, pendapatan lebihan dia. Okey, kita tengok pelan kewangan keluarga Puan Aminah dan aliran tunai sebenar. Okay, muka surat 279. Okey, apa perbezaan tu? Pelan kewangan dan aliran tunai sebenar. Ni plan ni memang dia rangka. Yang ini tindakan dia, maksudnya dia dah apply kan plan tu. So dapat yang sebenar lah. Yang sebenar dia barangan dapur sahaja yang berbeza. Barangan dapur yang dia expect dia akan belanja 1,000. Tapi yang realnya yang dia dah belanja adalah 900. Okey. So dia dapat lagi baki 100 kan. Jadi 100 tambah 120, so dia dapat lebihan pendapatan 220. Dan ini merupakan aliran tunai positif yang dia boleh gunakan untuk simpanan tambahan. Okay. So daripada sini sebenarnya dia nak beritahu kita bahawa pelan kewangan dengan aliran tunai sebenar ni tak boleh banyak perbezaan je. Pelan kewangannya apa yang kita rancang, tetapi aliran tunai sebenarnya ini yang berlaku sebenarnya. Pelan kewangan telah diaplikasikan, dia tak boleh berbeza dengan banyak. Untuk pelan kewangan keluarga Puan Aminah ni baguslah, hanya berbeza RM100 sahaja. Di mana barangan dapur ni dapat dijimatkan sebanyak RM100 dan dia boleh dapat lagi pendapatan lebihan. Kalau yang dirancang 120, yang sebenar dia dapat lagi 100 ekstra, so dia dapat simpan RM220. Okey, penyelesaian soalan dia. Okey, soalan dulu ya. Berdasarkan perancangan keluarga Puan Aminah, okey, bolehkah matlamat kewangan Puan Aminah dicapai? Dina ada tak dalam ni? Boleh tak dicapai Dina? Boleh. Kenapa? Sebab dia ada lebihan kewangan. Ya. Okay. Kak Dis sekarang nak beli kereta tu boleh capai tak? Boleh. Matlamat sekarang dia nak beli kereta tu. Boleh. Ya. Okey. So, Puan Aminah boleh mencapai matlamat kewangan jangka pendek iaitu membeli kereta dengan jumlah wang pendahuluan sebanyak 7,500 dan disimpan 650 kan.
Sebelum disimpan 650, darab setahun dia dapat 7,800. So ada extra lagi 300 lah kalau dia bayar deposit 7,500. Okay, B. Adakah Puan Aminah seorang yang bijak mengurus kewangan? Berikan justifikasi anda. Akilah ada tak dalam ni? Siapa-siapa je lah nak jawab. Kurang sekali cakap seorang. Okey. B. Adakah Puan Aminah seorang bijak mengurus kewangan? Inshan ada tak Inshan? Ada. Adakah beliau seorang yang bijak mengurus kewangan? Ya. Ya. Kerana beliau berbelanja untuk keperluan asas, beliau juga mempunyai simpanan bulanan dan beliau juga mengutamakan perlindungan. Okay, ada sifat insurans iaitu membeli insurans dan tidak mempunyai hutang seperti hutang kad kredit. C. Adakah Puan Aminah menggunakan pendekatan SMART untuk mencapai kewangan beliau? Okay, Junceng ada tak dalam ni? Uyan ke? Adakah Puan Aminah menggunakan pendekatan SMART? Ya, dia menggunakan pendekatan SMART ya. Okey, kita pergi kepada okey, kita tengok muka surat 285. Muka surat 285. Pelan kewangan jangka panjang. Okay, sebagaimana saya telah sebutkan, ada dua pelan ya, iaitu pelan kewangan jangka pendek, iaitu pelan yang kita nak capai dalam tempoh 1 tahun sahaja. Ya, contohnya kita nak beli barangan yang murah. Okay, dalam masa setahun kita simpan duit dan kita boleh beli. Itu jangka pendek. Jangka panjang ni long term. Okay, long term, rumah, simpan duit untuk persaraan, untuk pendidikan anak-anak dan lain-lain lah, yang nak dicapai lebih daripada 10 tahun. Okay, pelan kewangan jangka panjang penting seperti pelan kewangan jangka pendek. Tujuan pelan kewangan jangka panjang adalah bagi mencapai matlamat seperti yang dirancang pada peringkat awal. Pelan kewangan jangka panjang merupakan pelan kewangan yang melebihi 5 tahun seperti pendidikan untuk anak, persaraan dan pembelian rumah. Okay, untuk membina pelan kewangan jangka panjang, aspek utama yang perlu diambil kira adalah seperti yang berikut: kadar inflasi, kadar faedah dan kesihatan diri. Okay, kita pergi kepada muka surat 289, praktis sendiri 10.1b. Soalan 1. Soalan 1, praktis kendiri 10.1b. Apakah faktor ni ya? Apakah faktor-faktor yang boleh mempengaruhi pelan kewangan jangka masa panjang? Ada 3 faktor. Jawapan dia, 1 ialah inflasi. 2, dasar kerajaan. 3, kesihatan diri. Ini adalah 3 faktor yang boleh mempengaruhi pelan kewangan jangka masa panjang. Kenapa? Inflasi. Apa yang dimaksudkan dengan inflasi? Siapa tahu? Okay, inflasi ialah kenaikan harga terhadap barangan dan servis selama tempoh yang agak panjang, lama. Okay, kenaikan ulang ya. Inflasi bermaksud kenaikan harga terhadap barangan dan servis seperti rumah, pakaian, makanan, pengangkutan,
minyak dan macam-macam lagi berterusan dalam tempoh yang lama. Yang dikatakan berlaku dalam sebuah ekonomi itu adalah inflasi. Kalau beberapa barangan sahaja dan servis sahaja yang meningkat, tak, bukan inflasi. Inflasi ni ke semua sekali meningkat dalam tempoh yang panjang. Okay. Yang berlaku dekat negara kita sekarang ni, pandemik COVID-19 tu, untuk mengekang inflasi dalam negara, kerajaan melaksanakan PKPB, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat, tetapi sektor ekonomi boleh bergerak seperti biasa. Okay. Itu adalah plan kerajaan, plan dia. Maksudnya okey, dia buat PKPB bersyarat, tak perlu datang ke sekolah, kanak-kanak tak boleh keluar, tapi ekonomi bergerak seperti biasa. Kenapa? Kerana mengikut perkiraan kerajaan dalam bajet baru-baru ni, jika dia melaksanakan PKP seperti awal-awal hari tu yang kita semua tak boleh keluar, kedai semua tutup, kerajaan menganggarkan kerugian sebanyak 2 bilion sehari, termasuk peningkatan dalam pengangguran, kehilangan pendapatan, kehilangan pekerjaan, peratus pengangguran meningkat. Okay. Sekiranya ini berlaku berterusan, PKP tu berlaku berterusan daripada awal PKP bulan 3 tu sehingga sekarang, okay, inflasi akan berlaku dalam negara. Kehilangan pekerjaan, kenaikan harga barangan dan servis. Untuk mengawal ini, so sektor ekonomi berjalan seperti biasa dan kerajaan melaksanakan pemberian BPN, Bantuan Perkhidmatan Nasional. Kalau dia bagi duit, kita akan belanja, betul tak? Kita akan beli barang, so dia akan dapat balik lah kepada kerajaan. So ini dia panggil dalam ekonomi timbal balik. So bila kita bagi, dia akan belanja balik. Dia bagi, dia belanja. Kalau kerajaan tidak bagi duit, maka rakyat tidak ada kuasa membeli, mereka tidak akan mampu berbelanja. Dengan cara memberi duit, rakyat akan berbelanja balik dan ekonomi akan maksudnya dia akan berjalan seperti biasalah. So dia bukan bagi kita duit saja, dia nak suruh kita membeli. Sebab tu kita tengok ada iklan Shopee 11-11. Sekejap lagi bulan depan Shopee 12-12. Puan Cukang nak menyanyi ke dalam TV tu kan. Okay. So dia nak suruh rakyat membeli. Sebab tu dia bagi duit. Okay, yang kedua, faktor yang boleh mempengaruhi plan kewangan jangka panjang, dasar kerajaan. Contoh kan tadi cikgu kata kita ada kumpulan wang simpanan pekerja. So menyimpan untuk faedah persaraan nantilah masa tua. Tetapi apa yang berlaku sekarang, pandemik COVID-19, kita boleh pula mengeluarkan sebahagian simpanan kita. Okay. Dengan air lestari, semua rakyat mampu mengeluarkan, boleh apply 500 sebulan pengeluaran daripada akaun 2. So dari situ bila kita dah keluarkan duit, simpanan kita semakin berkurang. So efek lah dekat situ. Ataupun baru-baru ni bajet 2021, rakyat dibenarkan mengeluarkan 10,000 dalam akaun 2 dengan syarat mereka telah hilang sumber pendapatan, hilang pekerjaan. 10,000 kalau baru keluar daripada akaun 2 akan menjejaskan pelan kewangan jangka panjang. Katalah EPF dia hanya ada 70,000 sahaja. Kalau dah bawa keluar 10,000, tinggal 60,000 lagi balance. Itu adalah faktor kedua, dasar kerajaan. Yang ketiga, kesihatan diri. Kesihatan diri ni kita tak boleh jangkakan kita akan sihat selama 60 tahun. Kita plan kita nak ada rumah pada umur 35 tahun. Contoh. Okay. Contoh Encik Ahmad, dia plan nak membeli rumah yang berharga 300,000 dah masa umurnya 35 tahun. Tapi pada umurnya 30 tahun, dia telah mendapat penyakit diabetes kronik. Contoh Encik Ahmad ni. So dia terpaksa membelanjakan sebahagian
daripada simpanan kewangan jangka panjang dia kepada yang dia nak beli rumah tadi, dia terpaksa bayar untuk kesihatan je pula. Macam tu. Okay. So ada 3 faktor utama yang mempengaruhi pelan kewangan jangka masa panjang. Okay, sebab itu insurans adalah sangat-sangat penting. Kerana kita tak expect yang kita memang boleh sihat lah selama 70 tahun, 80 tahun. Sebab tu insurans tu adalah pelan perlindungan, okay, untuk semua. Even dekat sekolah pun kamu kena beli takaful RM1.50. Kalau ada apa-apa berlaku, boleh claim. Okay, insurans sangat penting. Okay, yang kedua, maklumat di bawah berkaitan dengan aras perancangan kewangan Puan Tong. Okay, gaji bersih Puan Tong RM6,000. Ni bajet perbelanjaan dia. Pinjaman rumah, apartmen, penyelenggaraan RM500, ansuran kereta RM700, melancong RM500. Melancong ni kalau ada lebihan bolehlah melancong. Kalau tak ada lebihan, kena postpone dulu. Sewa RM1,500, tambah RM900, bil-bil RM250, perbelanjaan dapur RM400, bayaran tol RM100, pemberian kepada ibu bapa RM600, simpanan RM100, insurans RM200. Okay, perbelanjaan dia RM5,750. Okay, adakah Puan Tong mengamalkan perbelanjaan secara berhemat? Siapa boleh jawab ni? Ya ke? Dia simpan duit berapa RM100 sahaja, jadi dia RM600. So berhemat ke? Simpanan mesti 10% daripada gaji RM600 at least dia kena simpan. So mestilah tidak berhemat. Kenapa? Siapa nak jawab? Beliau tidak mengamalkan perbelanjaan secara berhemat. Okey, kerana dia hanya simpan 100, sedangkan gaji bersih dia 600. Dia perlu simpan sekurang-kurangnya 600 lah. 10% darab dengan gaji 6,000, so 600. Dan daripada sini dia mungkin boleh membatalkan untuk melancong. Kalau ada batal melancong, dia boleh top up lagi dekat simpanan 100 tu. Kan? Okay. Kalau dia tak ada melancong ni, maka dia berhematlah. Yang ni dia tak berhemat sebab baki pendapatan bersih dia hanya ada 250 sahaja. Okay, B. Adakah Puan Tong boleh mencapai matlamat kewangan jangka panjang jika beliau ingin membeli harta tanah yang bernilai RM500,000 dalam jangka masa 6 tahun dengan corak perbelanjaan sedemikian? Boleh ke? Boleh ke tak? Beliau tidak boleh mencapai matlamat pelaburan RM500,000 dengan simpanan bulanan sebanyak 100. Kalau dia top up lagi dengan baki pendapatan dia, katalah dia nak simpan lagi 250 tambah 100 tu, masih tak boleh mencapai. So, beliau tidak boleh mencapai matlamat pelaburan tersebut. Memang tidak mencukupi. So, soalan terusnya, soalan 8. Okay, soalan 8 ni kerja rumah. Buat satu soalan ni sahaja. Ni homework. Okay, Encik Nabil bekerja sebagai seorang jurutera di sebuah kilang dengan gaji bersih bulanan RM3,800. Beliau juga menjadi ejen jualan produk X sebagai kerja sampingan. Komisen bulanan yang diperoleh dianggarkan sebanyak RM450. Hasil sewa rumah kedua ialah RM600 sebulan. Okay, yang ini aktif. Pendapatan aktif RM3,800. So kalau nak simpan duit mesti tolak daripada pendapatan aktif. 10% daripada pendapatan aktif. Jadi RM380 kena simpan. Okay. So anggaran perbelanjaan bulanan adalah seperti berikut. Dia kena bayar ansuran pinjaman rumah. Okay, ini perbelanjaan tetap RM800, RM500. Makanan RM900, makanan ini tak tetap. Bayaran bil, utility bill tetap
150, belanja tol dan petrol ni tak tetap. Langganan perkhidmatan internet tetap. Makan di restoran mewah ini tak tetap, kalau tak makan pun tak apa. Perbelanjaan insurans ni tetap. Okay, Encik Nabil menetapkan 10%, 10% daripada gajinya sebagai simpanan tetap. 10% ni ambil daripada pendapatan aktif yang 3,800. Okay, dia akan simpan 10% untuk mencapai matlamat kewangannya. Okay, anda dikendaki menyediakan satu plan kewangan peribadi bulanan. Okay, ini homework. Homework kamu kena buat plan. Dan cikgu tajuk ini keluar exam. Okay, kemukakan komen tentang lebihan atau kekurangan yang akan dialami oleh Encik Nabil berdasarkan plan kewangan ini. Okay, untuk buat dia punya plan, refer contoh-contoh yang kita telah pelajari tadi. Okay, homework untuk minggu 40 ni, minggu 44 kan, minggu 45 buat soalan 8. Okay, soalan 8 dalam buku M2. Kalau tak ada buku M2, buat dalam buku M1. Okay, ada soalan ke? Okay, untuk tugasan, kalau tak tahu buat pun, awak kena tanya saya boleh bimbing. Kamu buat ya, jangan kamu senyap je. Kalau kamu senyap je, tak tahu kamu boleh buat ke, kamu tak boleh buat. Okay, tapi yang dalam-dalam ni semua excellent yang memang hantar. Yang memang senyap langsung tu macam mana? Dia memang ada ke? Maksudnya dah hilang daripada radar. 25 orang kan Pak UM? Awak tak tahu kawan nak pergi mana? Cikgu rasa yang aktif 15 orang je. Lagi 10 orang di mana tak tahu. Norman tak pernah ada. Norman apa lagi? Dunceng yang baru ada ni. Hari tu ada sekejap, lepas tu tak ada. Okey. So ada apa-apa soalan ke? So kita dah habis ya. Habis bab 10. So homework adalah muka surat 289. Muka surat 290 soalan 8. Okay, kalau tidak ada apa-apa soalan, saya tamatkan kelas pada pagi ini dengan ucapan terima kasih. Terima kasih cikgu. Ya, ini Ziwei ke? Thank you Ziwei, Enghui, Puya, Nishen, Idina. Terima kasih cikgu. Dunceng, siapa lagi? Enghui dah. Mia, Kila, Ali Adlina, Suhaili, Osman, Wada. Okay, terima kasih banyak-banyak. Cikgu doakan semuanya berjaya. Okay. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Ya. Terima kasih cikgu. Sama.